So, X90, betul ke akan ada kereta ni? So, kalau korang semua nak tahu apa yang menarik tentang kereta Proton X90 ni, jangan lupa tengok video ni sampai habis, okay? So, jom guys, let's go. Away we go. Assalamualaikum dan hai, bersama saya Haziq Fitri dan selamat datang ke YouTube channel ini. Jadi macam korang semua tahu, dikatakan akan ada satu model baru daripada Proton yang akan dilancarkan pada tahun 2022 ni, iaitu Proton X90. Ini boleh disahkan jugalah disebabkan ada beberapa spy shot, beberapa keping gambar Proton X90 ni tengah testing dekat jalan raya kat Malaysia ni. Jadi boleh dikatakan bahawa Proton X90 ni memang akan wujud dan mungkin akan wujud pada tahun ini juga. So hari ini saya nak kongsikan 5 perkara yang perlu korang semua tahu, yang perlu anda semua tahu mengenai Proton X90 ni. So jom. So perkara pertama sekali yang perlu anda tahu mengenai Proton X90 ni adalah Proton X90 ni sebenarnya diasaskan daripada model Geely Haoyue okay, tak kisahlah apa kita nak sebutkan. So Haoyue ataupun Geely Okavango. So kedua-dua model ni sebenarnya adalah model yang sama. Geely Haoyue tu adalah daripada China, manakala Geely Okavango tu adalah model Philippines, model Filipina bagi model Geely ni lah. So dikatakan ini adalah SUV segmen C dan 7-seater. Yang paling penting dengar tu, 7-seater. Walaupun 7-seater, tapi ini bukanlah pengganti khusus untuk Proton Exora yang akan memasuki usianya yang ke-13 tahun pada tahun ini. So sebenarnya Geely Haoyue ni bukanlah pengganti Exora. Dia adalah abang kepada Proton X70, sama dengan nama dia lah, Proton X90 kan, lagi besar daripada X70. So Exora mungkin akan bersambung lagi hayat dia. Nombor 2 pula yang perlu anda tahu tentang X90 adalah daripada segi engine specification dia. Untuk bahagian enjin dia, dikatakan Proton X90 ni akan menggunakan enjin yang sama dengan Proton X70, iaitu enjin 1.8 liter TGDI turbo gasoline direct injection 4 cylinder yang menghasilkan sebanyak 184 PS dan 300 Nm of torque. Tapi dekat Filipina sana, Geely Okavango mendapat enjin 1.5 liter turbocharged 3 cylinder dengan tambahan sistem 48 volt mild hybrid. Yes, hybrid. Dekat China mendapat enjin 1.8 liter macam X70, manakala dekat Philippines pula dapat enjin 1.5 liter macam X50 dengan tambahan sistem hybrid. So kita pun tak tahu yang kita akan dapat version yang mana satu, version China ke, version Filipin ke, itu masih lagi menjadi satu misteri bagi Proton X90 ni. Kita pergi ke yang nombor 3 pula, iaitu dari segi dimensi Proton X90 ni. Dan yes, nama pun Proton X90, of course dia lebih besar daripada Proton X70. Tambahan pula dia adalah sebuah SUV juga, C segment juga, dan dia adalah 7-seater, which is lebih banyak daripada X70 yang hanya ada 5-seater. Tapi ada satu fakta yang agak mengujakan juga dekat sini, iaitu Proton X90 ni sebenarnya adalah lebih ringan daripada Proton X70. Kalau Proton X70 ni berat dia adalah sebanyak 1675 kg, manakala Proton X90 ni pula nanti akan seberat 1660 kg. Wow, ada pengurangan berat sebanyak 15 kg macam tu. Sebenarnya 15 kg tu agak besar jugalah dalam jisim kereta ni. Dan adakah disebabkan mungkin pengurangan kualiti bahan binaan dalam tu ke? Mungkin kalau X70 menggunakan napal leather kan, soft touch bagai tu, mungkin dekat X90 ni tak ada macam tu kot. Mungkin dekat kos dekat situ kot menjadikan dia lebih ringan. Kita pun tak tahu sebab apa. Tapi apa-apa pun, kena ingat yang X90 ni lebih besar dan lebih besar dan lebih banyak kapasiti tempat duduk je berbanding dengan Proton X70. Sekarang ni kita pergi ke yang keempat pula, iaitu daripada segi pricing harga bagi Proton X90 ni. Kita memang tak ada harga rasmi kat Malaysia ni lagi, so kita boleh cakap harga dekat China dengan Filipina sana lah. Dan harganya juga mungkin akan memeningkan anda juga, sama macam apa yang terjadi pada enjin tadi, yang kita pun tak tahu kita akan dapat spek Philippines ataupun spek China.
Sebab harga Proton X90 ni ataupun Geely Haoyue, nama dia dekat China tu, adalah sebanyak 103,000 hingga ke 134,000 yen, iaitu dalam lingkungan bila kita convert adalah sebanyak 62 hingga 84,000 ringgit. Dan of course lah, takkan dapat harga 62,000 ringgit dekat Malaysia ni kan, memang mustahil lah. Kalau S50 yang dikatakan di-convert kepada ringgit Malaysia adalah sebanyak 40,000 ringgit sahaja, apatah lagi untuk Proton X90 ni kan. Tapi kalau kita ikut spek Philippines ni pula, sebenarnya Geely Okavango tu lebih murah lagi daripada Geely Azkara, iaitu Proton S70 tu. Dan Geely Azkara ni sebenarnya adalah model Geely Boyu Pro. Yes, yang Pro version tu, yang paling baru tu, bukannya yang sama macam S70 sekarang ni. So kalau ikut pricing Filipina ni, Okavango ni sebenarnya di tengah-tengah. X90 ni di tengah-tengah antara X50 dan juga X90. So kalau ikut spek Philippines memang macam tu lah harga dia. Manakala ikut spek China pula, S90 ni lagi tinggi daripada S70 tu. So sebab itulah kita pun tak pasti lagi mana satu spek yang kita akan dapat, spek Filipina ataupun spek China sendiri. Dan sekarang yang terakhir, iaitu yang kelima daripada segi tarikh pelancaran Proton X90 ni. Jika tak ada masalah lain yang berlaku pada negara kita ni, macam COVID-19 melonjak ke, kita tak minta benda tu, insyaAllah Proton X90 ni akan dilancarkan pada tahun 2022 ni. Dan saya jangkakan ia akan dilancarkan pada hujung tahun 2022 ni. Memandangkan spy shot daripada unit-unit testing X90 ni baru saja diterima pada hujung tahun 2021 yang lalu, dan kebiasaannya Proton ni akan mengambil masa dalam setahun dan kadang-kadang sampai 2 tahun jugalah untuk uji dan testing Proton X90 ni. So yes, maybe dia akan datang pada tahun ni juga, pada hujung tahun 2022 ni insyaAllah. Dan kalau dia tak datang tahun ni pun, dia akan datang paling awal pun adalah awal tahun hadapan lah, awal tahun 2023. So itu adalah dia punya jangkaan bagi tarikh pelancaran X90 ni. So apa pendapat korang semua tentang Proton X90 ni? Adakah inilah sebuah kereta SUV segmen C keluarga, sebuah kereta family yang terbaik untuk dimiliki oleh anda semua, terutama sekali yang memiliki ahli keluarga yang besar yang memerlukan 7-seater. Jadi sampai di sini saja video kita pada hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat bagi anda semua, bantu saya dengan tekan butang like dan subscribe channel saya dekat bawah ni, supaya anda tidak terlepas dengan video-video automotif dan juga Formula 1 yang lain yang saya akan bawakan dalam channel ini insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.